Malaysia sebuah negara yang dikurniakan dengan kemakmuran. Rakyatnya hidup harmoni dan saling menghormati dalam mengecapi arus pembangunan dan kepesatan ekonomi. Namun, di sebalik semua ini, masih terdapat rakyat Malaysia mengamalkan cara hidup tidak sihat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah melalui runding cara tingkah laku kesihatan. Jadi, siapakah yang memberikan runding cara tingkah laku kesihatan? Jangan risau, kami ada penyelesaiannya. Mari saya jelaskan bagaimana kami lakukannya. Ikuti situasi pertama, runding cara berhenti merokok. Ini Ayub, seorang perokok tega. Ayub membawa anaknya Arisa ke taman permainan. Dalam perjalanan, Arisa ternampak poster berhenti merokok dan menunjukkan kepada ayahnya. Ayub membaca poster tersebut dan terdetik untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai cara berhenti merokok. Selepas seminggu, Ayub mengambil keputusan untuk pergi ke hospital bagi mengikuti sesi runding cara berhenti merokok. Ayub disambut oleh Vanita. Vanita merupakan seorang pegawai pendidikan kesihatan. Beliau menggunakan teknik-teknik seperti 5A dan 5R untuk membantu Ayub berhenti merokok. Ayub pulang dengan semangat yang baru. Namun berhenti merokok bukanlah sesuatu yang mudah. Ayub perlu melalui beberapa siri intervensi seperti motivational interviewing, kemahiran pembujukan, teknik mental simulation. Setelah 6 bulan mengikuti rundingan cara berhenti merokok untuk perubahan tingkah laku kesihatan, akhirnya Ayub berjaya berhenti merokok. Situasi kedua, runding cara pengurusan berat badan. Ini pula Rosnah, isteri Ayub, seorang suri rumah. Cergas dan aktif sungguh Rosnah, kan? Sebenarnya, Rosnah amat berbeza jika dibandingkan dengan dahulu. Nak tahu? Dahulu Rosnah mengalami masalah berat badan. Tambahan lagi, dengan rutin harian yang tidak aktif dan hanya menghabiskan masa di skrin sahaja. Sedang kusyuk melayari media sosial, Rosnah berminat dengan program yang disediakan di Wellness Hub, iaitu perkhidmatan runding cara pengurusan berat badan. Siapa yang bantu Rosnah di sana? Siapa lagi kalau bukan Ong, pegawai pendidikan kesihatan. Jom kita lihat transformasi Rosnah setelah 6 bulan menjalani program di Wellness Hub. Antara aktiviti yang dijalankan termasuklah saringan kesihatan, ujian kecergasan, latihan bersama jurulatih, home workout, runding cara pemakanan sihat dan runding cara modifikasi tingkah laku. Tercapai sudah impian Rosnah untuk mengecapi berat badan ideal. Dua situasi sebelum ini merupakan intervensi kepada individu melalui hikmat runding cara tingkah laku kesihatan. Ini pula situasi ketiga, memfokuskan kepada intervensi kepada komuniti. COMBI merupakan singkatan kepada Communication for Behaviour Impact, merupakan satu strategi mobilisasi sosial dan komunikasi ke arah mempengaruhi perubahan tingkah laku yang sihat. Sesuatu isu kesihatan boleh diatasi dengan menggerakkan komuniti setempat melalui pasukan COMBI. Sebagai contoh, apabila ada kes denggi di Taman Perubahan Ayub, pejabat kesihatan daerah mencadangkan penduduk untuk menggerakkan COMBI. Azman pegawai pendidikan kesihatan telah berbincang dengan pasukan COMBI untuk menggerakkan komuniti bagi mengatasi masalah denggi. Gotong royong membersihkan kawasan perumahan, cari dan musnah untuk membasmi tempat pembiakan nyamuk Aedes merupakan aktiviti pasukan COMBI. COMBI dapat menggerakkan komuniti setempat untuk mengubah tingkah laku, di samping mengeratkan hubungan kerjasama dalam komuniti. Sekarang, kita lihat peranan pegawai pendidikan kesihatan di institusi pendidikan pula. Happily diselaraskan oleh pegawai pendidikan kesihatan melalui pendekatan rakan sebaya sebagai ejen kesihatan di institusi pendidikan. Anak sulung Ayub, Syafiq, semakin bersemangat dan berkeyakinan di sekolah semenjak menyertai kelab doktor muda. Banyak kemahiran dan amalan cara hidup sihat telah diterapkan melalui kelab ini. Tengok tu, Arisa anak Ayub yang comel ini semakin ceria dan cergas sejak menyertai aktiviti tunas doktor muda di prasekolahnya. Pegawai pendidikan kesihatan juga berperanan penting meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui beberapa strategi berikut. Meningkatkan literasi kesihatan melalui penyampaian maklumat yang tepat, mudah difahami dan boleh dicapai mengikut kumpulan sasar. Pembentukan kemahiran cara hidup sihat bagi membolehkan individu mengambil tindakan ke atas kesihatan. Libat urus, memperkasa dan mewujudkan ownership dalam kalangan komuniti melalui bina upaya bagi melahirkan ejen kesihatan, runding cara perubahan tingkah laku yang dilaksanakan oleh komuniti.
advokasi dan kolaborasi strategik melalui jaringan kerjasama dengan agensi awam, swasta dan NGO, pembentukan polisi yang menyokong persekitaran hidup sihat, pengalaman, kepakaran, komitmen dan dedikasi pegawai pendidikan kesihatan berjaya memperkasakan individu, keluarga dan komuniti dalam membudayakan amalan cara hidup sihat bagi mencapai kesejahteraan hidup. Kenyataan ini juga selaras dengan perkembangan semasa yang menuntut proses membuat keputusan dengan jelas dan saksama. Sains tingkah laku kini diakui sebagai wadah yang amat penting, terutamanya melibatkan kesejahteraan rakyat.